artikel ataupun TikTok lah, apa yang orang ceramah, orang kata, orang tuliskan, kadang-kadang ada yang ekstrim. Ya, betul. Ada yang sangat tidak senang untuk kita, dan kita rasa kenapa macam tu, kenapa racist, kenapa macam ni, macam-macam lah. Jadi ada yang Angeline rasa tak logik. Jadi selalunya Angeline akan rujuk dengan abang. Abang cuba forward ni, abang baca macam tu. Kenapa? Why macam ni? So Angeline pernah cakap, bila kita dah berkawan, Angeline cakap dengan abang, sebab kita punya matlamat ialah satu hari kita berumah tangga. Kita bukan berkawan untuk kosong. Kita bukan berkawan untuk main-main. Sebab apa? Kita dah kawan, jadi sahabat, jadi keluarga, abang adik dah lama. Jadi bila kita nak berkawan, kenapa kita nak bergurau? Betul tak? Dengan ikhlasnya. Jadi Angeline pernah kata dengan abang, abang, banyak benda Angeline tak boleh terima. Tapi tak apa. Kalau satu hari Angeline nak demi kita kahwin, okey, Angeline convert. Dan pernah dulu, sebab Angeline sayang dengan abang kan dari dulu, kita macam adik dia. Ini betul-betul sendiri pernah fikir. Kalau satu hari saya tak ada partner lain, saya tak jumpa siapa-siapa, saya masih solo sendiri. Orang kata kan, orang Islam kalau dia dapat convert satu bukan Islam, dia akan masuk syurga. Angeline pernah fikir, kalau saya tak kahwin Abang Sabri pun tak apa. Demi Abang Sabri masuk syurga, saya akan convert. Tak mengalir bayi mata gue. Saya pernah fikir macam tu. Sebab kita, Abang Sabri adalah seorang yang sangat baik, kawan yang baik, abang yang baik, guru yang baik. Angeline kata, itu saja Angeline mampu buat untuk dia. Bukan untuk Angeline. Ya, Angeline tak tahu pun orang sekarang baru kata, Angeline you so convert, you macam baby tau, you tak ada dosa, you ni. Dulu Angeline tak pernah dengar macam ni. Setelah convert baru orang cakap. Jadi masa Angeline fikir nak convert untuk abang masuk syurga tu, memang tak ada pentingkan diri. Wow. Angeline, ada tak kawan-kawan Angeline lain yang masih single? Itu soalan tak masuk Itu tak masuk. Okay, kita nak lebih lanjut lagi tentang peranan Abang Sabri dalam dakwah. Okey. Selepas ini insyaAllah. Dan anda yang lain boleh kongsikan ataupun nak berbual dengan pengantin berdua ni, silakan. Boleh call kita 0395495555. Boleh WhatsApp atau voice note juga di nombor Zain DG kita 016-917-5555. Dan terus Stream Zayan, destinasi nasyid anda. Wow, 4K lah. 4K. Alhamdulillah. Okey, kita baca sikit. Ni banyak orang komen ni. Allahu Akbar. Assalamualaikum. I love this. Lucy sentiasa cantik. Nama dia Aiza Ica. Ini Pak Kim meletup hari ni. Boleh naik lagi. Boleh lagi tu, insyaAllah. Boleh lagi tu. Hari itu Mesti ramai yang sokong Zayan. insyaAllah. Suara Kak Lucy tak berubah daripada Pimai Tantu sampai sekarang kan. Dia punya manja-manja gitu. Cik Siti Hasma cakap Alhamdulillah, moga Allah merahmati kalian. Amin. Satu Malaysia bergembira tau. Terima kasih Lena. Suka nama Ardini dia cakap. Ardini apa tadi bang? Isteri yang menyayangi. Isteri yang menyayangi. Kalau Arab ke bahasa apa jauh. Tapi jadi makna yang bagus lah. Komen pun laju ni. Ya, Waalaikumsalam Khadijah. Abang Sabri basic agama dia tinggi, dia letak agama di depan, insyaAllah. Puan Firdaus cakap, kenapa duduk jauh? Dekatlah sikit. Dia hanya kerusi saja tu. Kalau kat rumah lain lah. Dia kata sebab pula kita. Kan? Dengan cerita tadi tu. saya pun baru tahu je tu. Saya tengah layan Angeline tak pimpinan pernah tamu tu bagi ni. tahu abang. Tak pernah bagi tahu. Itu time bila kat dia punya tu sampai tau.
Maksudnya kata kalau Rasa macam tu tak? masa tu Tak tahulah, sebelum kita berkawan, adalah sesekali kita fikirkan, macam mana abang seorang bawa jaga anak, jaga kerja. Jadi dia yang Angeline kalau tak faham apa-apa, Angeline akan call, abang nak sebut ayat ini dalam Melayu macam mana, sebab kadang-kadang kita host program kan, jadi pengacara, takut nanti salah sebut ke apa. Jadi abang selalu, dia adalah walking dictionary lah. Ini dia rujukan. So dia sangat baik lah. Jadi kan bila kita mula kerja balik kita tengok dia kan, kita rasa, what can I do for my friend? Okey. Sepakat dalam Maksudnya kerja balik tu masa dengan production apa tu Tanya sama pokok. Tanya sama pokok Selepas tu drama. KPR series. Astro punya. Abang direct masa tu Okey. Tu start balik tu. Kerja balik. Okey. Dia ada masa renggang 3 tahun tu lebih ke lah kita tak jumpa fizikal. Yang abang kata mak abang suka akak tu bila? Berapa tahun lepas? Baru lagi Saya bercakap dengan dia. Saya cakap dengan dia 2020 lah. Masa tahun 2020. masa nak try lah. Okey. Tapi mak saya cakap tu lama selepas arwah mak. Okey. meninggal. Maknanya since arwah meninggal sampai abang solo tu berapa tahun? 16 16 Oh, Masya Allah. Arwah meninggal 2007. 2007. Lepas AF saya ingat tu. Ya. AF 2005. Betul. 2007 betul. 2007, ya. Masa tu betul-betul okey. Masa dia sakit tu betul-betul raja lawak pertama. Dia mula sakit raja lawak pertama, dia ke hospital, saya dalam kelas raja lawak, balik hospital, besok raja lawak. Gitu. Sementara tu ada lagi anggur-anggur geleng-geleng pun lah. TM. Jalan. Abang tak tahulah, tak tahu mana dia tidur, mana dia mandi. RTM, Raja Lawak Hospital. Agak gitu. Kak Angeline memang misteri sikit. Sebelum tu orang tak tahu status macam mana kan. Kahwin dengan siapa tak tahu. Ya. Sebab kita kerja, Ya. family, kerja-kerja. Akak singgah berapa lama? 19 tahun. Dia lagi awal. Lagi awal juga. Masa tu anak sulung saya 13. Sekarang dia sudah 32. Ya. Tu dia. Anak sulung saya sama dengan sulung dia umur. Oh ya. Dia 13. Ya. Dan anak perempuan saya di tengah-tengah 2 orang anak perempuan Abang Sabri. Betul lah anak perempuan. Anak sulung saya 16 masa mak dia tak ada. Oh, 5K lah. 5.2K. Okey, jom. Rekod untuk Zayan. Jom. Dia jadi. Berapa? Boleh. Dia betul tadi peranan. Baru ni Engku Program Imran. Abang Sabri, Engku Imran dalam 2.5 macam tu lah. Lebih juga. Okay, jom bismillahirrahmanirrahim. Let's go for the next one. Alhamdulillah. Zayan pagi bersama Mawi, Anas dan FBI. Pagi ini kita bersama dengan West Magolo. Dan juga Lucy. Dan kita pun ada live dekat TikTok itu. Ada beberapa soalan tadi. Ada yang tanya macam Kak Angelina dah masak apa untuk Abang Sabri katanya. Oh. Soalan-soalan tu lah. Masak apa? Pagi tadi ada ke? Masak apa kau? Sarapan pagi ada ke? Oh, tadi ada goreng telur dengan roti dan kopi. Simple. Sebab apa kita nak datang sini kan, itu pun abang cakap, tak payah buat lah, tak payah buat. Tak apalah abang, alas perut. So sweet. Okey. Sebenarnya tadi yang kita tanya kan, Kak Angeline Tan pernah 19 tahun bersorangan selepas perkahwinan. 19 tahun. 19 tahun. Abang Sabri pula 16 tahun. Ya. Pada jangka masa itu memang tak cuba cari apa orang kata jodoh je untuk mengisi kekosongan itu, ataupun memang Betul. Awal-awalnya sebenarnya saya pernah cuba awal 2 tahun selepas Umar Azman agak anak. Masa tu kecil-kecil kan. Bukan kecil sangat kan. 16, 14, 12 kan. Cuba juga. Tapi masa tu saya tak rasa tak
tak jumpa kan. Tak jumpa. Kemudian saya biarkan nak besarkan anak tu. Tapi anak 2 tahun beza, nak tunggu yang ni lepas periksa habis. Nak try cari jodoh. Yang ni pula nak periksa. Saya tak tahu. Albat yang ni nak periksa habiskan semua dulu. Sebabnya masalah je anak kita risau kalau anak saya ni anak yang baik. Macam tu kan, dia hormat ayah kan. Kalau dia tak suka, dia diam je kan. Kalau dia hormat ayah, dia jaga hati ayah, dia diam. Itu merosakkan hati dia. Kan? Saya takut nanti satu hari dia mula tak balik rumah tidur rumah kawan ke. Sebab dia tak suka hormat diri dia besar kata. Jadi, okey saya biarkan dulu lah. Saya kata dia besar kan. Jadi tak adalah saya berusaha. Tetapi, saya tak pernah tutup mulut, tak pernah tutup buku dalam soal jodoh. Sebab saya tahu jodoh ini hak Tuhan. Datang je saya sambut. Yang datang ni yang terbaik ni. Ya, saya percaya. Sebab ya Allah dia susunkan. Peranan Abang Sabri sini untuk mendakwah. Power Dia ada tak soalan-soalan daripada Kak Dini yang ya, betul. pada peringkat menuju, silakan. Ya, sangat besar perkataan dakwah kan. Betul lah tu. Sangat besar untuk saya kan. Saya mengambil macam ni. Apabila saya mula rasa okey, aku rasa inilah orangnya yang aku mesti bawa. Jadi benda pertama adalah harus dia mengenal Islam itu apa. Sebab sepanjang saya kenal dengan dia, saya tak ada nak tak pernah kata apa keluar satu hari. Sepanjang 30 tahun kawan tak pernah saya kata so Islam dah. Saya jaga benda tu. Walaupun benda tu bagus sebenarnya kan. Sepatutnya terkenalkan pada kawan kita, orang dekat kita Islam kan. Tapi sebagai bila dah rapat kita macam terkunci tau, takut sensitif jaga. Jadi saya biar. Ya, yang penting saya tunjukkan saya baik. Sokongannya depan dia. Okey. Saya jaga. Itu bukan sengaja. Dari dulu pun abang. Dari dulu baik. Jadi proses itu sehingga bila dah mula kami okey betul-betul nak berkawan, jadi dia mula start dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada saya. Sebab saya percaya pertanyaan orang bukan Islam melihat Islam, satu pertanyaan dia, pemikiran dia tak sama dengan orang dah Islam. Betul. Okay. Jadi antara pertanyaan itu saya terpaksa kena jadi lebih bijak. Dan banyak mentelaah sehingga saya rasa selepas kenal dengan dia saya menjadi lebih baik lah. Sebab banyak telah nak jawab ni, nak jawab. Untuk nak jawab saja. Sekurang-kurangnya untuk nak jawab je kan. Okey. Kalau saya boleh jawab, saya jawab terus. Kalau tak boleh jawab, saya kata esok saya jawab. Okey. Ataupun ada isu-isu yang saya perlu beritahu dia. Jadi dia tak tanya pun saya akan beritahu dia. Jadi masa itu proses banyak saya belajar. Dan apabila saya melihat, susah saya katakan banyak video-video kita, kuliah-kuliah kita, banyak untuk orang dah Islam. Ya, betul. Untuk orang dah Islam. Saya harus mencari konsep lain untuk dia. Macam misal saya cari daripada orang yang mualaf, yang berceramah. Ya, okey. Orang dua, antaranya yang Dr. Mazhar. Itu antara sebab kenapa saya buat Dr. Mazhar kahwin di Perlis. Sebab saya antara orang yang saya kenal kat awal-awal. Sebab Dr. Mazhar banyak ceramah dia yang mengalir sekali hujah, ada dalil, ada logiknya kebenaran. Dia tak rumit. Dia tak rumit. Jadi tidak menakutkan. Ya. Jadi awal-awal saya banyak dedahkan antara yang macam tu. Itulah proses yang dikatakan dakwah tadi tu. Sesimpel itu. Mana kata Abang Sabri dia tunjuk akhlak dulu. Bukan yang kita macam masuklah Islam macam kan. Simple dia benda ni sebenarnya dakwah ni. Tak, sebelum ni Angeline pernah kata dengan abang. Okey abang. Kalau satu hari Angeline masuk Islam sebab Angeline nak kahwin dengan abang je. Bukan kerana Angeline nak convert. Pasal apa? Angeline convert kerana kahwin. Bukan convert kerana Islam, okey? Sebab apa? Sangat rumit lah, bang. Angeline tak tahu macam mana nak handle. Dia boleh jawab, tak boleh. Jangan macam tu. Angeline kena kenal Islam, Angeline convert. Jangan convert kerana kita nak kahwin. Ini dia sebenarnya. Sebab tu kami ambil masa 3 tahun. 3 tahun Sebab bersetuju. Okey, suka saya suka awak. Okey, kita kahwin. Okey, 3 tahun. Kita je tak tahu.
Mereka dah lama rancang kita. Tapi walaupun kita lama rancang, tapi Allah yang izin. Itu dia. Okey, tadi sebenarnya kita ada soalan daripada manusia. Macam mana Dr. Mazhar boleh terlibat sebagai juru nikah? Tadi abang dah jawab sikit. Kan? Tapi kita mungkin nak cerita lebih detail lagi lah. InsyaAllah ya. Okey, selepas ini. Terus tim saya, destinasi nasyid anda. Ngam, Alhamdulillah. Boleh ke kita sentuh isu yang akad tu bang? Sikit lah, boleh? Yang Saya tak ada masalah. Yang Boleh? Sikit lah, kita masuk. Banyak pun tak apa. Kita tenang. Okey, alhamdulillah. Apa perkara yang okey? Sebab ini konflik sama je orang sebenarnya. Itu dia. Ustaz tu Indonesia bang? Nurudin. Tapi dia banyak pengaruh kat sini lah. Sebab dia main di situ. Sebab dia ada Okey. dia ada pengaruh dekat sini ramai kan. Dia ada penyokong dia. Perbezaan aliran je sebenarnya. 7 lah. 7.1 lah. Tapi benda tu tak elok lah untuk Islam lah. Tapi bila Dr. Zul masuk, settle lah. Dr. Zul juga boleh bakri kan. Paling tinggi lah. Dia masuk tu. Tapi yang bawah yang tak pernah tak tengok, yang tak tahu kan. Masih ada kan yang tak tahu. Bukan baca Dr. Zul pun kan. Betul. Alah, kalau netizen ni pun muda-muda kan. Kau ingat Abang Sabri kau ni baru first time kahwin. Yang komen tu pun Allah cakap. Tapi biasa balik Kelantan kalau dulu jumpa kawan saya, dia kata anak dia baru kahwin. Berapa kahwin kat satu masjid kat Kelantan. Sama lah macam tu jawab. Gitu dia. Mana di Kelantan dah mula macam tu tau. Tetapi tidak menjadi isu. Yelah. Faham. Convert revert. Apa beza convert dengan revert? Selebriti. Akak faham apa? Dia jadi- Apa beza convert dengan revert? Saja saya tanya. Convert tu kita masuk, revert tu keluar. Kan? Bukan sebenarnya. Sebab kalau masa saya belajar kat UK tu, kalau orang yang masuk Islam, dia tak pernah sekali pun panggil convert. Dia revert kembali ke asal. Kembali ke asal. Dia kata Balik ke fitrah. jangan convert. Convert tu seolah-olah dia orang sesat dulu. Sebenarnya tak. Dia orang dah betul lah. Cuma Kembali kita kembali pada fitrah dia. Fitrah. Kita convert untuk revert. Itu betul. Itu paling tepat. Kita convert untuk revert. Betul kan? Betul. Nampak tu. Kalau dah faham. Dia senang. Itu syarat Abang Sabri guna. Ya. Saya terang, Dia faham. you kena Faham. terima. Ada boleh kalau You faham, you terima. betul. Kalau nak tanya kaedah mana sebagai metod apa, boleh sebab saya pada konsep ketuhanan tu. Betul. Betul lah tu. Mungkin kita tak tanya spesifik tu. Kita tanya macam mana. Dulu bang Yang terus. Yang utama. Sebabnya kita nak bagi Tuhan satu, dia Tuhan satu je. Yalah, betul lah. Kan? Kan? Kenapa Tuhan kita suruh dia, Tuhan dia tak? Ini sebab kenapa macam tu? Ini dah kena buatlah sebab memang dah Tuhan suruh. Kenapa Tuhan suruh macam tu kita dah. Dia pun ada Tuhan juga. Jadi Angeline tanya abang boleh soalan saya. Kenapa perempuan bang tutur lelaki tak pakai tudung? soalan macam tu. Jawab bang. Jawab. Saya cerita dia tentang aurat tu. Okay. Lelaki di mana, perempuan di mana kan. Batasnya kan. Konsep Tuhan tu okey, semua Tuhan satu, baik, kita terima Tuhan satu, tapi konsep yang berbeza. Yang berbeza konsep kepercayaan yang satu itu mesti berbeza kan. Yang tu dia ada faham tu. Kepercayaan. Kemudian konsep amalan, ibadah dalam agama. Betul. Kan? Konsep Konsep betul. Ada dari situ dia faham. Okey. Dan abang pun pernah kata, betul, konsep satu tu betul. Tapi untuk lain orang pun dia fikir dia satu. Tapi yang mana satu adalah yang benar. dalam 73 tu lah. 73. Satu. Bila dia faham konsep ketuhanan kita tu. Betul. But yang sebelum dia belajar ibadah, belajar semayang, belajar pekah, belajar apa semua tu, dia nak faham konsep Iman Tuhan dulu. tu. Iman dulu. Dia terima konsep tu, dia terima. Sebab dulu Nabi pun dia ajar benda tu bukan sembahyang dulu. Ya. Tauhid, Kenal iman dulu. Dan abang juga terang apa panduan dalam Quran. Tadi kita tak tanya lagi akak keluarga macam mana.
Boleh tanya. Macam kata lepas ni penerimaan. Kita pun betul siap lagi ni. 11. Oh, Sebab kita ada 2 tetamu ni. Sebab depan ni simfoni kan. Okey. Syuk sekejap saya tanya Ahmad, mungkin boleh masuk lagi 1 pukul 9 atau 9. Ahmad nak buat lagi 1 ke 2? Buat 2 dah pun. Sorry. Tak buat. Sorry Kak, saya nak tanya. Sebelum ni 6K kot. Tadi 7 dah. Buddhis. Nice, thank you. Cepat. Naikkan lagi. Tadi dah sampai 7. Macam ni kan. Kalau dapat buat 3 tak apa. Sementara besok kasuan. Come on. Boleh naikkan lagi. 7 okey. Hari tu masa saya interview kat mana Selamat Kopi O. Ada satu part tu dia boleh live dan dia terkelak. Ya. Terkelak tak berhenti. Sebab apa? Masa tu Tamu Cina. Ingat tak? Dia datang. Lepas tu cerita pasal Cina kenapa tak boleh sapu malaman. Oh, ya. Lepas tu cakap vacuum. Ya. Lepas tu Tak boleh sapu tapi vacuum boleh. Sapu tu keluar, vacuum tu lepas tu masuk. masing-masing macam Ya, semua orang gelap. semua ketawa. Oh, dia konsep tu tak boleh keluar. Maknanya kita jangan sapu. Sapu itu sapu itu nasib baik semua sapu Okay. Jadi siapa? Tapi vacuum boleh Sedut. Sedut masuk. Lepas tu tak boleh cakap. Ya. Sebab itu tiba-tiba kan kita tak plan pun. Spontan. Ya. Okey, boleh. Ahmad kata boleh buat lagi 2 ke 3 top set. So, fikir-fikir lah. Oi, lain macam lah dia. Sebab ini dah tak ada kontes. Oh, ya, konten. So, boleh lah. 2 ke 3. Boleh? So, saya serahkan lah. Let's go. 2 ke 3? 3 boleh. Boleh. Pilih nak pilih. Saya tanya Kak. Terdetik dengan Islam tu. Ini okey kan ni yang paling... Maksudnya tadi kita dah faham. Maksudnya cara abang menyampaikan tu kan. Tapi yang betul-betul Kak rasa Islam is the best kan. Okay, boleh? Tapi kita pergi yang soalan Dr. Mazhar dulu tadi. Sikit Soalan kita gantung Dr. Mazhar tadi. Boleh handle lah macam mana handle konflik. Apa orang panggil kontribusi. Salah. Okey. Ijab kabul lah. Nama pun dah cakap tadi. Dah cakap. Oh, tapi nama tu dia cakap kat TikTok. Betul. Tak beritahu mana. Okay, jom. Bismillah. Boleh sikit-sikit kan? Allah. Zayan pagi bersama Mawi, Anas dan FBI. Ya, seluruh Malaysia masih lagi bergembira meraihkan pasangan mempelai kita iaitu Sabri Yunus dan juga Kak Ardini Angelin Tan. Nama Ardini pun dah sedap Saya dengar pasal dia cakap macam Ardini ni macam tak tahulah. Maksud yang mungkin Ardini my darling dia dekat-dekat tau dia cakap. Maksud dia apa tadi bang? Isteri yang menyayangi. Isteri yang menyayangi. Saya sebelum ni tak pernah jumpa nama Ardini tu. Betul lah tu. Mana-mana saya tak tahu. Dia nama yang agak rare bila kita dengar pun. Katanya abang jumpa tu dalam masa yang singkat kan? Ya, Boleh cerita balik macam mana tu? Okey, sebenarnya nama Ardini tu apabila ustaz yang nak buat kad keislaman dia kan, kad pengesahan Islaman dia, dia bertanya ada tak nama Islamnya apa? Kalau ada, kalau tak ada pun tak apa dia cakap. Okey, tapi Angelin ketika itu terus serah khabar lah. Okey, bila saya tak nak serah khabar, serah balik depan ustaz kan. Serah khabar ya, sebab okey, saya cari nama Islam, perempuan Islam yang klasik. Google ni. Saya Google sebab saya nak ambil dalam kepala saya apa Angelin Tan. Okey. Saja scroll laju ni. Terhenti mata di Ardini. Cantik. Terus tengok maksud isteri menyayangi. Confirm lah. Macam banyak hal tu. Kan? Saya betul tak tanya Ardini saya menyayangi. Dia terus terima dia alhamdulillah dia terus terima dia tak ada boleh tak cari lain sikit. Pun ustaz pun nak cepat kan semua. Ayo ustaz cepat Kalau balik fikir dulu nanti kan. ya betul. Sepatutnya lepas hati ustaz kan apa nak cari-cari apa tu dah ada dah. Kan lepas tu dah fikir dah kan. Di situ kita ada 2 orang ustaz. Ya. Ustaz Wan dengan Ustaz Taufik T. Ya, betul. Jadi mereka pun fikir
Sedap nama Nice tu. Nasib Baik, bang, dalam banyak-banyak juru nikah yang ada dalam dunia ni, bang. Ya, Wan. Kenapa Dr. Mazhar? Wow. Saya tahu ini soalan ramai. Dan kita juga tahu soalan ni akan muncul. Saya jawab. Kenapa, bang? Ya. Tak apalah, saya seperti mana orang tak puas bertanya, saya pun tak puas menjawab. Oh, Okey. Yang pertamanya, yang saya selalu ceritakan bahawa antara orang yang saya dedahkan kepada Angeline, kuliah-kuliah agamanya, antaranya Dr. Mazhar. Selain pada itu juga, ada juga ustaz-ustaz kita yang lain, khususnya ustaz-ustaz kita yang mu'alaf. Siti, Syekh Hussein, Syekh Hussein, ada 2-3 orang lagi yang sededah kepada dia. Luar Indonesia pun ada. Tengok kan, nama-nama dia. Ustaz kita pun ada, Azaidrus, sampai sesuai dengan tajuk apa yang nak tanyakan. Tetapi kebanyakan persoalan yang Angeline hantarkan kepada saya ketika itu soalan yang tidak seperti biasa orang-orang yang sudah Islam. Jadi saya mesti cari satu ceramah atau kuliah yang mudah diterima oleh orang bukan Islam. Kan, sebab persoalan dia lain. Dia takkan tanya contohnya, bangunlah sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh ada apa ni sunat itu dulu tu lebih baik atau lebih baik. Orang kita akan buat je. Oh baik, bagus kena buat lah. Dia akan tanya kenapa jadi lebih baik. di soalan dia lagi detail. Lagi detail. Kenapa lebih baik? Kenapa subuh 2, kenapa maghrib 3? Orang kita tak tanya benda macam tu. Dia pun kita buat je. Kita buat. Jadi soalan dia tu sebenarnya saya kena cari kuliah-kuliah yang memberi jawapan yang dia boleh faham. Ada logik, ada sebabnya kenapa boleh terima. Jadi itulah dia antaranya kuliah Dr. Mazhar kan. Okey, apabila dia dah setuju, kami syahadah di Kelantan. Syahadah di Kelantan. Apabila nak nikah saja, saya tanyakan dia, okey, apa kita ke dengan Dr. Mazhar. Sebab Dr. Mazhar dia sudah biasa dengar, dia rasa dia macam dah kenal kan. Biasa okey, tahu kan. Dia familiar. Okey, dia setuju. Jadi saya supaya dia tidak rasa kekok, saya kata sana dia agak mudah sikit senang. Dia nak bawa keluarga dia, saya tak nak tempat yang pelik kan. Dan juga sebab Datuk Mazhar ni, dia ada satu mufti yang sangat dihormati orang ramai. Dan Untuk mempermudah. kita yakinkan diri kita kan, dia sangat meyakinkan Angeline. Jadi bagus kan. Terbaik lah. Terbuka boleh senang terima, tak ada apa pembelahan apa semua kan. Ya, itu yang kita nak tahu tentang kehidupan Islam Angeline selepas ini. Ada tak macam ialah momen-momen bersama dengan Abang Sabri lepas tu solat jemaah ke sama. Lepas ni lepas ni Okey, insyaAllah. Terus tim saya. Soalan tu biasa cara tu. Cara. Hanya di saya destinasi. Alright. Okay, nice. Ada lagi. Ada lagi 2 Buat lagi 2 5 Boleh. 5.5. Honeymoon dekat hotel Concodel, dia kata. Saya sambil duduk tab ni, Mai. Duduk tab ni. Boleh lagi 2 Concodel. Ni apa masuk tu pasal kita start awal pukul 9 ni. Boleh? Masuk terus. Saya tak jual ni layan masuk. Dan cara cara Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kat Angeline pun memang sebelum ni macam ni bangun pagi Taklah awal macam ni. Oh, ya? Kalau tak pergi syuting. Okey. Kan. Sebab saya tengok Chinese memang macam ni bangun awal sebenarnya. Ramai saya tengok Chinese tu. Ada. Macam kadang, especially orang yang tua-tua. Betul. Sekarang trend mereka pergi ke Padang. Betul. Mereka buat tai chi, buat macam-macam. Saya bangun 5 suku. Macam saya bangun 4:30 kan. Lepas tu start motor nak datang sini pasal. 5 suku tu dah ada pakcik-pakcik Cina. Ya. 5 suku. Sebab dia orang habis dalam pukul 7.50 sebab panas dah. Jadi mereka keluar awal. Awal betul. Asyik. Oh, itu kena tidur awal lah. 9:30 10 kan. Sebab dia orang
ialah macam pukul 5 lebih, pukul 6 lebih dah sampai Padang. Jadi kalau dia tak tidur awal, macam mana dia ada energi? Yalah. Okey, bismillah. Abang start dulu Right. Pagi, Faiz Boleh ke saya tanya dulu? boleh. kembali bersama anda. Ada banyak perkara menarik mereka nak kongsi. Actually, you can ask kita macam mana kita menghadapi masalah tu. Hadapi masalah. Menghadapi masalah. Oh, masalah yang tu. Akad tu tak sebab tanya tadi. Ya. Menghadapi kontroversi. Kongsi Zayan, destinasi nasyid anda. Okey, seramai 7,000 viewers tengah tengok TikTok live kita. Jadi kepada anda semua yang nak tengok macam mana pasangan dua mempelai yang sweet sangat ni, boleh berkomunikasi dengan dia orang, hantarkan mesej-mesej yang positif kepada mereka. InsyaAllah singgah ke TikTok live Zayan. Bersama dengan Sabri Yunus dan juga Arjini. Tadi Mawi ada soalan dekat Abang Sabri dengan Kak Anjali. Saya tanya pada Kak lah. Ya. Kak Abdi ni. Kak macam mana mula-mula akak rasa Islam tu adalah yang terbaik dan ini Islam adalah yang benar sekarang ni? Sebab Abang Sabri yang banyak terang pada Angelin. Islam ni, Angelin pernah tanya, kenapa semua orang sebut Quran Semua orang kena refer ke Quran. Kenapa Soalan. Jadi kan Soalan tu berat Mawi. ini Quran ni orang tulis berapa ribu tahun dahulu. Sekarang moden. Apa sahaja tak boleh ubah apa-apa. Betul tak? Soalan dia macam. Kita heran kan. Kenapa Jadi abang cerita ini adalah satu panduan yang Nabi dah setkan. Ini adalah satu lengkap. Dah lengkap dah. Kita jangan ubah. Kalau kita ubah suka hati, nanti berapa tahun kemudian ke berapa ratus tahun kemudian sudah lain dah. Tak boleh. Sebab apa? Nabi adalah Putusan akhir macam tu lah. ya, dia ada Nabi yang dihantar oleh Allah. Jadi dia saja ada kuasa dan ini adalah apa yang Allah nak. Sampaikan. Sampaikan. Kalau lain orang itu bukan yang Allah hantar. Jadi abang ini adalah panduan Angelin dalam ada apa. Kalau kita nak buat apa, dia ada wanita macam ni, lelaki macam hidup macam ni. Jadi itu adalah satu lengkap panduan. Tapi mantap Abang Sabri boleh jawab yang tu. Tak goyah. Kita tanya dapat soalan gue. Tak goyah. Kita goyah. Angelin boleh terima. Gitu. Jadi ada beberapa benda abang terang. Angelin kata ini logik. Okey. Wow. Boleh tengok. Bagus tak? Jadi maknanya semua orang kalau hidup ikut satu Kena panduan yang lengkap, kita takkan sesat lah. Ya, tu dia. Ada satu sono dengan kongsi kan. Dia sebelum ni dia jenis orang yang sangat percaya pada diri sendiri. Percaya dalam hidup ni kita sendiri yang buat keputusan. Baik buruk atas kita sendiri. Kita dah percaya kan. Itu antara benda yang saya kata tak, kita mesti ada panduan, kita mesti ada satu panduan. Sebab kita ada batas. Kebijaksanaan kita ada batas tentu. Ada satu hari kita kata baik, satu hari nanti kita kata tak baik pula. Keputusan kita sendiri kan. Sebab kita, tapi kat agama dia dah tetaplah macam tu, sama kan. Dia si A kata baik, si B kata tak elok, si D kata ini, jadi bercanggah. Tapi satu panduan semua orang akan jadi sama, ikut sama dia. Kita akan ke satu arah yang sama. Betul. Masya Allah. Lanjut kata-kata daripada seorang tokoh mal hijrah tu tuan-tuan. Jadi mak Abang Sabri dia memang kata suka Lucy lah dah lama. Tapi macam mana penerimaan mak Lucy, keluarga Lucy terutamanya bila nak beralih agama ni, silakan. Ini Angelin pun terkejut. Mak Angelin satu orang bukan senang. Kadang-kadang dia boleh fikiran sangat negatif ya. Mula-mula Angelin bawa abang balik, Angelin cakap, "Mak, ini kawan saya." Nanti tak sampai 5 minit, "Mau minum mau makan saya punya itu pisang itu agak berjantung pisang." Kita tak tahu masak. Nanti saya kasih you itu ini pokok cantik, itu sayur semua bagi. Hari pertama saya pergi sebab balik jantung pisang. Nampak macam penerimaan tu Dia macam dah kenal abang lama. Ya. Tak tahu lah. Saya tak macam apa pun. So mana kata mak kat Lucy sendiri tak boleh terima dah masa tu Dia kan mak suka tanam-tanam kan.
Dia bawa abang pergi tengok apa dia. Ini saya kasih Pak Angkat boleh tanam. Ini makan untuk kencing manis. Ini makan untuk kolesterol. Ini makan untuk... Ini yang orang cakap kalau ada angin. Saya angkat you balik rumah you tanam. Oh. Angeline pun sudah bingung lah. Betul. Terkejut lah. Satu hari lagi yang menarik Ya. Bila kita nak syuting homestay nak jadikan rumah Cina, homestay tak cukup barang. Masa tu abang syuting Pokya. Oh, ya. Okey. Jadi rumah Cina tu kita nak macam nampak Cina macam ada tokong dia. Ada kan ada kelengkapan alat Cina kan. Jadi tak ada. Saya tanya rumah mak ni. Mula-mula abang cakap, Angeline, nanti balik rumah Angeline sana boleh tak pinjam apa-apa, boleh hiaskan rumah. Nampak macam ada orang duduk lah. Cakap rumah Angeline jauh kan? Dia cakap, dah abang cakap, rumah mak dekat sikit kan? Dia cakap, je. Alamak, Angeline fikir dalam lah. Pinjam dengan mak. Mak ni kadang-kadang okey, kadang tak okey. Angeline pun okey lah. Lunch break balik dengan abang ke rumah mak. Dia kata, Mak, sorry ya. Abang syuting. Abang naik. Angkat. Mari. Semua kasih. Lepas ya, kita tak perlu punya pun. Mak cakap, ini pun bagus. Dia jadi konsultan lah. Tak. Dia tak minta pun mak cakap, angkat je. Nanti mau pakai senang. Angkat dulu. Semua angkat. Mak tak pernah macam adik Angeline cakap, mak ni kalau nak pinjam apa-apa dekat orang susah. Adik cakap macam mana dia boleh pinjam dengan abang. Angeline usik dia. Enggak, abang ada apa? Okey. Bila Kak nak beralih kepada Islam tu, Mama macam mana? Mereka terima je. Terima je. Angeline pernah kata dengan mak kan, dan dengan adik-beradik satu hari tengah makan abang tak ada. So Angeline cakap, nak bagi tahu lah. Angeline sudah decide ya. Tak lama nanti Angeline akan masuk Islam lah. Mak diam je. Adik-beradik semua okey je. Mereka macam fikir, okey, so macam semua okey je. Mak best lah. Kekeluargaan tu Pakcik Angeline lagi best. Setelah Angeline convert, kami jumpa dia sebelum nak pergi agak nikah. Dia aja yang paling takut sebab dia paling garang. Okey. Ya, kecil-kecil duduk dengan atuk dengan pakcik ni kan. Jadi Angeline, dia tahu Angeline berkawan dengan abang. Dia dan cakap, pakcik, sebenarnya nak bagi tahu kan, Angeline dah convert minggu lepas. Very good. Very good. Dia pun begitu je. Lepas tu dia siap cakap dengan Angeline. Mama Angeline hantar dia balik. Dia cakap, now you are Muslim, kena jaga pakaian. Masya Allah. Kena Dia faham Nampak macam semua pihak merestui. Dipermudahkan oleh Allah SWT. Hari itu masa kita majlis akad nikah, pakcik ada. Selepas majlis tu dia cakap dengan Angeline, very good lah, senang lah. Lagi senang daripada Chinese punya. So nice lah. Banyak je lah nak korek cerita ni kan. Kau dengar kan. Macam mana tak ada momen-momen tadi. Tadi FBI ada tanya tu. Momen Betul. Ini macam nak kena panjangkan sesi kita ni. lagi ke ni? Ada lagi insyaAllah lepas ni ya. Okey, sambung. Lepas ni terus bersama kami. Saya destinasi nasyid anda. 7K. Alhamdulillah. Record lah untuk Zayan 7K ni. Record ni paling tinggi ni sekat ni. 7K boleh ke cecah 10? Cik. Boleh ke bang? Tamak pula. Lagi tidak cukup. Come on. 7.1 dah. 7.3. 7.4. Semua apa dia macam apa, tap kan? Tap je skrin tu. Tap aja skrin tu bagi naik lagi. 10K kita buat apa? Press conference. Kalau 10K kita orang pun kahwin. Mualah. Tapi Abang Sabri mesti ada idea. Buat cerita. Ada plan drama berdua. Apa cakap? But you know that day when pakcik kata, very good. Angeline langsung tak boleh cakap lagi. Begitu. I want to cry already. Angeline, abang duduk depan Angeline, pakcik duduk tepi ya. Bila dia cakap, very good. Angeline cakap dengan pakcik,
cakap abang sambung lah. Sebab Itu tak sangka. Betul-betul tak Saya pun sangka. sambung terus. Kata kami akan nikah. Minggu depan gini-gini. Oh. Dia terus, saya kena pergi ke? Oh. Oh, Itu je Saya kata, mudah. sebenarnya tak pun tak apa. Tapi kalau pakcik ada sekali, bagi semangat untuk Angeline. Okey, saya pergi. Sebab kita kenapa cakap kalau dia tak pergi pun tak apa sebab dia adalah dialysis patient. Pagi tu dia dialisis, petang tu dia pergi ke Perlis. Dia terkena seminggu lagi. Dia Isnin, Rabu, Jumaat dia dialysis. Dan kita kena bertolak Jumaatnya. Pakcik pergi. Dia pergi ya. Dia dialisis. Setelah dialysis, adik Angeline Bawa ambil dia. dia. Dia pergi Perlis. Dia sangat enjoy. Adik-adik Angeline pun sangat enjoy majlis pernikahan. Termasuk Angeline tak pernah pergi ke majlis pernikahan orang tau. First time yang sendiri punya majlis. Baru Angeline faham apa itu nikah. Okey. Rasa keproperaan gitu Itulah itu sebenarnya Rasa keproperaan. campur tangan daripada Allah kan. Ya. Dia kata kadang-kadang dia mudah keluar daripada mulut orang pun. Okey, very good. Kadang-kadang susah. That's why Angeline katakan kita satu Malaysia, syukurlah so far okey lah. Satu orang dari seberang aja tak okey. Ya. Gila tu. Okey, jom kita buat yang last one. Sambil stand ni. Lepas tu kita ada tetamu yang dah apa Dah balik kot. Pendekatan abang kalau bawa benda tu yang ini halus tu. Saya tak nak mengajar. Okey, hari ni kita belajar ni. Betul. Sambil kita ada benda sikit cerita. Okey, let's go. Last one. Bang dah ada soalan lah? Ada soalan? Soalan apa tadi ya? Kalau tak ada soalan, kita soal balik. Ada. Kalau Mawi pun nak masuk yang tadi Dr. Mazhar kata yang salah sikit tu. Tak masuk kan? Boleh tak? Kalau sikit kan? Bisa sah. Penutup itu penutup. Penutup Sekarang kesimpulan. Zayan Pagi bersama Mawi, Anas dan FBI. Ya, kita meraihkan kehidupan baru untuk Abang Sabri Yunus Ya, dan Alhamdulillah. juga Kak Ardini Angelina. Saya bukan nak cakap apa FBI Mawi. Saya boleh tengok muka Abang Sabri kan. Walaupun Kak Angeline tak cerita lagi pada tadi, saya nampak dia seorang menantu yang sangat penyayang. Kalau saya sebagai seorang, aku untung dapat menantu yang menyayang. Cakap lembut. Tapi abang memang tak ada baca apa-apa bang Tak ada. Ayat apa-apa Awak mudah je semua ni. Mudah je. Kalau abang baca pun Tuhan Allah tak izin tak boleh. Ini tinggi ni. Sebab abang ikut panduan Quran. InsyaAllah. Kehidupan anda berdua macam mana sekarang ini? Abang bimbingan daripada segi solat semua macam mana? Okey, kita ambil contoh macam ni. Yang macam saya kata tadi, yang penting saya bagi dia kepahaman dan bagi dia rasa nikmat keindahan Islam tu apa. Itu dulu. Antara buku yang saya bagi pun keindahan Islam, perempuan dalam Islam. Buku yang saya belikan untuk dia kan. Sebab dia takut perempuan Islam, dia rasa tertekan. Perempuan jadi sangat memberi tekanan kepada perempuan Islam. Dia kena pakai tudung, tak boleh tu, kena jaga ni. Jadi saya cari satu buku yang tentang perempuan saja dalam Islam. Saya pernah tanya, abang, kenapa masjid hanya untuk orang lelaki, perempuan tak boleh pergi? Soalan lebih baik. Jadi okey, apa nama dia balik? Jadi saya Buku. Apa daripada buku tadi tu? ada buku tadi saya bagi untuk kefahaman kepada dia tentang itu. Jadi saya penting sekarang ni dalam fasa ini adalah fasa dia menerima dan faham. Fasa untuk pergi kepada fiqh dan sebagainya, dia ada perlahan. Contohnya amalan ibadah yang nak buat kan, saya tidak. Hari ni kau dah Islam sekarang besok kau kena buat saya tak buat pendekatan macam tu. Ya ke? Macam Kak Angeline pakai tudung sini ya? Macam mana? Saya tak suruh. Saya tak ada. Kau pernah pakai tudung kan? Belum pakai tudung. Tak ada. Kalau saya biarkan dia biar dia rasa selesa dan seronok bertudung. Mungkin
dia akan dia masih ada drama-drama yang tengah berlakon, drama Cina kan. Masa dia ada break tengah berlakon, mungkin dia akan buka apalah. Kan. Tapi yang penting penting buat ke hati yang luluskan, dia kena selesaikan tujuan dia dan sebagainya. Okey, semayang. Saya beritahu dia tentang semayang apa. Tapi saya belum lagi kata pergi ambil semayang ikut saya tahu. Bukan macam tu kan. Tapi dia akan kejut saya, bang, semayang. Okey, dia akan tengok saya semayang. Okay. Ataupun balik Encik akan cakap dengan abang cepat pergi mandi dulu, lepas tu abang solat. Okay. Saya biar dia rasa pentingnya solat untuk saya dulu. Kemudian baru mengalir pentingnya solat untuk dia. Okey. Menggunakan drastik sangat. Tak. Saya takut. Saya tak berani. Tapi dalam Islam pun dia tidak memaksa ya, bang. Ya, konsep sebab tu selama 6 tahun saya tidak memaksa dia Islam. Itu saya nampak. Ya. Tetapi selepas dalam Islam ada juga paksaan dalam setelah Islam. Itu betul. Kita ada paksa macam anak kita dalam pasal Islam. Tapi dalam konteks ini memaksa, ada pilihan tidak memaksa lagi bagus. Terbaik. Ya. Okey, dan bila dah kahwin ni semua seronok, tapi ke depan ni ujian pun Betul. kan. Betul. Kita bukan orang kata apa, tapi Mawi ada soalan ni. Pasal ujian tu. Isu tentang ijab kabul, bang. Oh. Yang baru-baru ni katanya ijab kabul itu tidak sah dan sebagainya. Macam mana abang Nak hadapi. agak menghadapi perkara ini? Okey. Mungkin jadi boleh jawab sikit. Semua orang kenal Datuk Mazhar kan? Kenal. Kita ada 2 orang saksi yang sah. Jadi kalau saksi yang sah kata sah, itu bukan saksi kita. Apa yang dia cakap lagi tak sah. Okey. Kan? Lagipun Angeline sangat tenang sebab Angeline tahu siapa Datuk Mazhar. Dan Angeline syukur kerana Angeline ada seorang suami yang sangat kuat dan tabah dan dia tenang. Dan dia sangat sabar. Jadi dengan semula jadinya Angeline pun tenang. Sebab kita tahu apa yang kita buat tu betul. Dan nasib baik benda ni jadi di antara kita dalam kita punya pernikahan. Okey. Bila orang kutuk-kutuk ke apa ke dalam pernikahan kita ni tenang. Sebab kita faham, kita tahu. Kita biarkan orang kutuk. Ya. Jikalau ini bukan di antara kita, terjadi pada lain orang yang tak sekuat Abang Sabri, yang tak setenang Angeline, yang tak faham macam Angeline, ia akan jadi satu masalah. Sebab orang punya rumah tangga tu, keluarga-keluarga dia akan datang serang. Macam mana you boleh kahwin dengan saya punya anak buah, anak saya, kakak saya tak sah? Betul tak? Mujurnya Angeline dah faham. Angeline mampu untuk cerita balik dan terang balik kepada keluarga, kawan-kawan dari merata-rata. Angeline terang dengan mereka apa sudah terjadi dan mereka semua terima dan mereka tenang. Alhamdulillah. Fikir macam ni. Saya sebenarnya agak benda ni kembali reda. Okey, kembali reda pada setengah orang lah. Tapi kita tak risau sebab saya bayangkan bila semua ramai, you katakan satu Malaysia bergembira, satu Malaysia mendoakan kami, arti satu Malaysia menerima. Bila ada orang ucap selamat pengantin baru, tahniah seperti jannah, artinya dia orang menerima pengesahan pernikahan kami. Kalau dia dengan selamat pengantin baru tapi hati dia tak terima, kenapa dia ucap pengantin baru pada perkahwinan yang tak sah? Tidak mungkin berlaku kan. Okey, Zayan sendiri panggil kami dalam program pagi ini sebab dia menerima perkahwinan kami dengan kami. Okay. Jadi begitulah yang pertama saya duduk itu dulu. Yang keduanya pada saya yang penting sah atau tak sah. Kata-katanya semua kata sah. Yang menentang, bukan menentang, yang agak menolak kami ni bila saya tanya terus terang sah kata sah, yang penting sah tapi untuk lebih sempurna. Tapi yang penting sah saja. Saya nak bagi tahu semua orang dengar, saya sendiri berdepan dengan beberapa orang kuat. Ustaz Syekh Nasaruddin ini sendiri melalui saya peribadi kami berhubung. Ada 2 orang yang kuat dia memujuk kami supaya menerima pandangan
dengan itu. Tapi saya tanya satu je. Saya nak tanya sendiri. Sah ke tak Sah ke tak sah? Okey. Tapi untuk lebih sempurna, Okey, bagi Angelina cerah sikit ya. Orang yang patutnya berilmu tinggi dalam Islam, dia buat perkara macam ni. Dia lagi tahu kan tentang apa hukumnya kalau dia fitnah orang. Angelina baru masuk Islam, Angelina bukan tahu sangat pun. Jadi itu antara dia dengan Allah. Dan lagi satu, terima kasih pada dia kerana dia membuka ruang untuk Angelina terang pada orang yang bukan Islam. Semua orang takut. Ayo, tengok ini macam lah. Tengok susah lah. Tengoklah. Sekarang sudah apa jadi? Ayah. Semua orang macam ni. Betul tak? Jadi Angelina kan bukan. Islam sebenarnya bukan serumit itu. Islam sangat senang. Ini adalah kelakuan orang, pemikiran orang yang menjadikan macam tu. Sekarang dia memberi Angelina satu peluang untuk berjuang untuk Islam, terang pada orang yang bukan Islam tentang keindahan dan kemudahan dan senangnya Islam. Ini adalah satu panduan. Bagi tahu kawan-kawan, mudah je nak kahwin dengan kita. Sebenarnya yang membenarkan untuk live akad nikah kami adalah Angelina. Di sini yang hati terbuka. Terbuka. Sebenarnya apabila saya dicadangkan untuk live, saya kata, saya kalau boleh saya nak tutup, saya nak kan. Tapi dia kata saya nak baca khutbah nikah. Dia kata gini kan. Untuk Angelina masuk perbincangan awal. Apa salahnya itu dari luar sini? Apa salahnya kalau benda tu baik? Datuk Angelina macam tak bagi peluang untuk saya kata tidak. Sebab Angelina fikir itu adalah satu pesanan yang baik kan. Bukan hanya untuk kita. Apa salahnya kalau kita berkongsi dengan orang nak kahwin, orang baru kahwin, ataupun orang dah lama kahwin. Jadi orang ada Masya Allah. Ada ruang lagi ke ni? Okey. Kita itulah kalau boleh kita nak panjangkan pekan daya ya. Mudah-mudahan ada rezeki lagi untuk kita semua. Kita nak dengar satu kata-kata daripada Angelina Tan kepada suamimu. Angelina akan cuba belajar lebih banyak dalam Islam dan menjadi seorang isteri yang abang rasa bagus. Dan Angelina akan buat terbaik untuk abang. Sampai syurga insyaAllah. Amin. Kita doakan untuk pasangan kita, Kak Angelina dan juga Abang Sabri. Terima kasih banyak Abang Sabri, Kak Angelina. Kami doakan semoga memang syurga itu tempat anda berdua. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Mak. Terima kasih semua. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apapun terus tim saya, destinasi nasyid anda. Best. Ini kena buat lain ni Boleh. Boleh. Ayah. Inspirasi lah. Rasa dapat tak? Best. I love. Betul lah, dia yang bagi ruang kita pergi explain dengan orang. Nak kau boleh rasa benda kau nak share dengan orang. Benda baik kan? Jadi ada masa yang sama pun kau belajar. Bukan semua orang ada berani macam tu. Macam akak nak buat yang tu kan? Bukan semua orang ada keberanian tu kan? Good. Tapi baguslah, semua masjid, mana-mana ustaz, seluruh negara semua bincang pasal ini ya. Nah, tapi saya tengok sekarang ni kan tengah trend orang yang pakai tudung ni. Tiba-tiba datang semua berani macam ni kan. Oi. Faham kan dia? Okey, jom. Bismillah. Boleh. Assalamualaikum. Terima kasih yang menonton dan jangan lupa untuk doakan. Berapa view? 7. Tadi 7K. Untuk Zayan 7K tu kira Alhamdulillah. Habis sanding memang tak ada lawak lah hari tu. Oh, tu. Okey, jom. Abang pun terkejut dari tu sanding. Terkejut, memang sangat terkejut. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cantik. Alhamdulillah. Abang nak beli satu ke? Buat kenangan. Buat kenangan. Kalau Nanti panggil lagi ya, insyaAllah. InsyaAllah. awak pakai lagi aku boleh. Kita kan. Jom. Kau. Satu, Zayan terbayar. Ya. tiga. Cantik. Terima kasih. Terima kasih. May Allah protect you, Mas Abdi. Ya Allah, alhamdulillah, amin. Protect kita semua. InsyaAllah. Amin. Gives you strength. Itu yang penting, insyaAllah. Okey. Setiap orang perlu kan? Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih ya terbayar. Terima kasih banyak, Kak. All the best for every day. Tak boleh doa sebab ada bersih. Level. Semua bersih. Allah. Dalam mata Allah semua orang bersih. Allahu Akbar. Itu dia.